الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah didik diri jadi pengguna bijak. Muslimin yang berbahagia, sesungguhnya Islam adalah agama yang lengkap lagi sempurna. Agama yang mengatur semua sistem kehidupan manusia, sama ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan sesama manusia. Muamalat kepenggunaan seperti jual beli, sewa menyewa, pajak gadai, hutang piutang dan seumpamanya adalah antara sistem yang mengatur tata cara muamalat sesama manusia. Ia bukan sahaja merupakan satu transaksi perpindahan milik ataupun manfaat barangan, malah ia bermatlamat memelihara setiap unsur di dalamnya, seperti unsur kerelaan dan keredaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, iaitu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan antara sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dalam memahami asas dan prinsip kepenggunaan, ia membawa kita kepada tafsiran untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta dan barangan halal lagi baik yang dapat memberi manfaat kepada pengguna. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang lagi nyata. Peringatan Allah Subhanahu wa taala ini amat jelas kepada kita sebagai penjual dan sebagai pengguna yang membeli barangan sedar akan amaran Allah ini, maka tidak timbul soal penipuan bekalan, harga barangan, pencatutan, cetak rompak, menjual barangan tiruan, menipu status logo halal, memperdaya dengan skim piramid jualan langsung, dan juga penipuan jual beli dalam talian dan sebagainya. Dalam suasana ekonomi yang tidak menentu dan kos sara hidup yang semakin meningkat, kita perlu menjadi pengguna yang bijak, lebih prihatin dan berhati-hati pada setiap masa. Ada hak kita sebagai pengguna yang perlu kita tahu, antaranya hak untuk mendapatkan keperluan asas, hak untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang selamat, hak untuk mendapatkan maklumat, hak untuk membuat pilihan, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk mendapat ganti rugi, hak untuk mendapat pendidikan pengguna, dan hak untuk hidup merasai alam sekitar yang sihat serta selamat. Kenapa kita sering tertipu? Sepatutnya kita jadi pengguna yang lebih berhati-hati dan sentiasa berwaspada dalam setiap urusan yang kita lakukan. Pengguna yang bijak akan mengutamakan keperluan berbanding kehendak, berfikir rasional
dan tidak mudah tertarik dengan anasir-anasir yang membawa mereka berbelanja melebihi keperluan dan kemampuan sehingga berlaku kepada pembaziran. Pengguna yang bijak akan membuat perbandingan harga terlebih dahulu. Amalan ini dapat membantu menjimatkan kos perbelanjaan dan hasil penjimatan tersebut dapat memberi pulangan untuk dijadikan simpanan. Pengguna yang bijak perlu mengelak daripada berhutang. Sekiranya tidak ada kemampuan, pengguna sewajarnya memilih untuk tidak membeli, bukannya mengguna jalan pintas seperti menggunakan kad kredit dan sebagainya. Pengguna yang bijak sentiasa sedar bahawa ajaran Islam sangat mementingkan kesederhanaan dalam erti kata tidak terlalu kikir atau kedekut dan juga tidak terlalu boros ataupun membazir sehingga tidak mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Berbelanjalah sekadar mengikut keperluan. Jangan terpengaruh dengan tren dan rakan-rakan bila berbelanja hingga melebihi pendapatan. Ibarat mengukur baju, biarlah di badan sendiri. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tidak melampaui batas dan tidak bakhil lagi kedekut. Dan sebaliknya berbelanjalah mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, iaitu di antara boros dan bakhil itu. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita menghayati 3 perkara berikut sebagai panduan dalam hidup kita. Antaranya yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa berfikir untuk kebaikan dan manfaat orang lain serta mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa sahaja yang diurus, dibeli dan dijual. Kedua, umat Islam wajib menitik beratkan soal halal dan haram dalam kehidupan seharian dan tidak mengutamakan keuntungan semata-mata sedang orang lain menderita dan sengsara. Yang ketiga, umat Islam adalah insaf dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan mengambil kesempatan menekan dan menipu para pengguna demi mengejar keuntungan dan kemewahan hidup di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai umat Islam, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah iaitu membalas amal kamu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah dan lalu kamu lalai dan menderhaka. Surah Al-Fatir ayat 5. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.